Okey, untuk faktor kepekatan, macam mana kita nak buat? Okey, kita masih guna tindak balas yang sama. Okey, tindak balas sama. Contohnya, kita masih menggunakan kalsium karbonat campur HCl. Okey, untuk eksperimen 1 dan eksperimen 2. Okey, apa bezanya adalah bagaimana kita nak menghasilkan faktor kepekatan. Bermaksud kalsium karbonat kita tak sentuh lah, sebab dia mana ada kepekatan, dia ketulan kan. Jadi kita ubah siapa? Ubah asid. Okey, jadi asid kita guna eksperimen 1 lah, kepekatan dia tinggi. Eksperimen 1 kepekatan ni, contohnya asid 1 ni 1 mol DM padu kepekatan asid dia. Yang ni eksperimen 2 0.01 mol DM padu. Okey, jadi kita bezakan kepekatan asid. Walaupun kedua bahan ni sama, tetapi berbeza dari segi kepekatan. Okey, sama juga soalan ni, dia boleh tanya kamu. Pertama dia tanya, nyatakan, soalan dia adalah nyatakan eksperimen mana yang mempunyai kadar tindak balas yang tinggi, dan huraikan jawapan anda mengikut teori pelanggaran. Okey, huraikan jawapan anda mengikut teori pelanggaran. Okey, soalan ni pun sama, pemakahan dia pun 4 atau 5 markah. Okey, so maksudnya kena ada 4 atau 5 poin. Apa poin yang pertama? Sama macam tadi, tanpa perlu kamu buat huraian lebih mendalam, kamu mention saja apa? Dengan cara kamu mentionkan, walaupun dia beri nilai kepekatan, kamu kena nyatakan juga dengan cara kamu kata apa? Dalam bahasa Inggerisnya, the concentration of hydrochloric acid in experiment 1 is higher than experiment 2. Okey, kamu nyatakan dapat 1 markah. Okey, dalam bahasa Melayu, kepekatan asid hidroklorik di dalam eksperimen 1 lebih tinggi daripada eksperimen yang kedua. Okey, kepekatan tinggi ya. Besar ke tu kurang sesuai lah, kepekatan tinggi. Okey, so senang saja nak dapat markah yang pertama. Hanya kamu bandingkan dan dapat markah lah. Okey, untuk poin yang kedua ni agak sukar sikit. Okey, yang poin yang kedua, okey, kamu nyatakan ni, the number of hydrogen ion per unit volume in experiment 1 is higher than experiment 2. Ramai susah nak buat ni. Okey, dalam bahasa Melayunya adalah bilangan ion hidrogen per unit isi padu di dalam eksperimen 1 lebih tinggi daripada eksperimen yang kedua. Okey, apa maksud ayat ni? Okey, maksud dia contohnya macam ni. Kita ada tadi eksperimen 1 dengan eksperimen yang kedua. Apa beza eksperimen 1 kedua? Eksperimen 1 ni lebih pekat, maksudnya lebih mengandungi banyak zarah ion hidrogen ataupun asid. Contohnya kita wakili oleh bilangan dot ni, menunjukkan dia banyak, pekat lah. Manakala eksperimen 2 cair maksudnya dia tak banyak parti asid tadi. Okey, apa maksud bilangan ion per unit isi padu? Maksudnya kalau kita ambil 1 unit isi padu sini, 1 unit, sini pun 1 unit, kemudian kita besarkan dia. Okay, kita besarkan, seolah kita ambil mikroskop, besarkan dia, maka apa kita akan dapati? 1 unit ni, dalam ni ada banyak zarah-zarah asid berbanding yang cair ni. Kalau kita besarkan, okey, zarah asid tu kurang. Itu yang dikatakan bilangan ion hidrogen per unit isi padu eksperimen 1 lebih tinggi berbanding eksperimen yang kedua. Okey, so ayat kepekatan ini sangat penting.
Eksperimen percubaan exam percubaan SPM baru ni, banyak pelajar form 5 tak boleh sebut benda ni. Poin yang kedua ni. Okey, kena nyatakan bilangan ion hidrogen per unit isi padu ni. Sebab kepekatan tadi merujuk kepada asid. Jadi kalau asid tu sebenarnya ion hidrogen. Bila kita sebut asid, kita nyatakan ion hidrogen. Kita tak perlu nyatakan kalsium karbonat sebab dia mana ada kepekatan, dia ketulan. Okey, poin yang ketiga. Okey. Poin ketiga dia sama macam tadi. Kamu boleh nyatakan apa? Poin ketiga, kamu nyatakan ni, perkataan ni, B ni. The frequency of collision between hydrogen ion and zinc atom in experiment 1 is higher than experiment 2. Okey, bahasa Melayunya, frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen ni frekuensi pelanggaran yang biasa. Tapi kamu kena nyatakanlah zarah mana yang melanggar, ion hidrogen dan atom zinc dalam eksperimen 1 lebih tinggi berbanding eksperimen 2. Nampak? Sentiasa banding-bandingkan 1, 2. Jangan kamu tinggalkan perbandingan ni. Okey. Okey, yang poin yang keempat, kamu boleh agaklah sama macam tadi. Okey. The frequency of effective, bezanya ada effective collision between hydrogen ion and zinc atoms in experiment 1 is higher than experiment 2. Frekuensi pelanggaran berkesan antara ion hidrogen dan atom zinc dalam eksperimen 1 lebih tinggi berbanding eksperimen 2. Okey, yang jawapan terakhir macam biasalah, maka kamu buat kesimpulan. Poin yang kelima, kadar tindak balas eksperimen 1 lebih tinggi berbanding eksperimen 2. Okey, kadar tindak balas eksperimen 1, rate of reaction in experiment 1 is higher than experiment 2. Okey, habis. Okey, huraian contoh soalan exam faktor kepekatan. Okey, kita pergi faktor yang seterusnya, faktor apa ni? Suhu, faktor suhu. Okey. Jadi untuk menjawab ni kita kena ada soalan. Soalan dia macam tadi juga. Masih kita gunakan, boleh saja kita guna contoh yang lain. Tak ada masalah kalau dia bagi contoh lain, tetapi kita nak relate dengan jawapan yang diberi dalam modul ni. Cikgu guna soalan tindak balas yang sama je lah. Okey, contohnya kita ambil tindak balas kalsium karbonat dengan HCl juga. Tadi ketulan dia kita tak kacau kan. Sekarang ni ketulan pun size kita tak kacau. Kemudian kepekatan tak boleh beza lah, kita kena pakai sama. Kalau bagi 1, sini pun pakai 1. Sebab kita nak bukan bezakan faktor kepekatan, kita nak bezakan faktor suhu. Jadi apa yang kita buat adalah eksperimen ini apa nak bezakan suhu, kita panaskan eksperimen 1 dengan suhu sebanyak contohnya 50 darjah Celsius. Okay, eksperimen 2 kita tak panaskan, kita biar dia suhu pada suhu bilik. Suhu bilik cikgu cakap 25 darjah Celsius. Nampak beza dia. Faktor saiz kita tak kacau, dua-dua sama. Faktor kepekatan dua-dua sama, tetapi bila kita nak guna faktor suhu kita bezakan suhu dia lah. Yang mana eksperimen 1 kita panaskan sedikit menggunakan penuh Bunsen sehingga 50 darjah Celsius. Kemudian kita tengok kadar tindak balas dia. Okey, soalan dia. Okey, kamu boleh agak soalan dia macam tadi juga. Okey, antara dua eksperimen ini yang manakah mempunyai kadar tindak balas yang tinggi, dan nyatakan jawapan kamu mengikut teori pelanggaran. Okey, nyatakan jawapan kamu mengikut teori pelanggaran. Okey.
Cuba agak apakah jawapan yang pertama yang sesuai. Okey, cuba agak dulu sebelum cikgu bagi jawapan dia. Okey, jawapan dia nampak yang pertama mudah saja, sama juga dengan yang faktor-faktor tadi, dengan hanya kamu menyatakan perbezaan. Contohnya di sini, the temperature of reaction mixture in experiment 1 is higher than experiment 2. Okey, kamu menyatakan contohnya tindak balas, suhu tindak balas antara campuran eksperimen 1 lebih tinggi berbanding eksperimen yang kedua. Campuran ni sama ada kamu menyatakan zinc acid pun boleh juga, tak ada masalah. Okey. Yang problem sikit ni adalah jawapan yang kedua. Okey, jawapan kedua apa kamu nak jawab? Okey, faktor yang kedua adalah ni. Maka tenaga kinetik ion hidrogen, kena ada mention ion hidrogen lah, in experiment 1 is higher than experiment 2. Okey. Bermaksud di sini sangat kritikal lah untuk kami menyatakan siapa ion-ion yang terlibat ni. Kinetic energy of hydrogen ion in experiment 1 is higher than experiment 2. Nampak sentiasa membandingkan. Okey. Yang ketiga macam mana? Sama macam tadi lah. Okey, yang ketiga, maka the frequency of collision between hydrogen ion and zinc atom. Okey, disebabkan kita punya eksperimen sama, maka zinc atom dengan hydrogen ion lah. Dia guna di sini, dia tak guna kalsium karbonat. Sorry. Dia guna zinc. Dia guna zinc. Dia tukar. Dia guna zinc. Sedap. Betulkan balik lah. Untuk eksperimen suhu, dia tak guna kalsium karbonat. Dia guna bahan lain, zinc. Okay, tapi tak ada masalah lah. Kamu tukar je lah bahan dia. Okay, frequency of collision between hydrogen ion and zinc atoms in experiment 1 is higher than experiment 2. Okay, kita tak pakai kalsium karbonat, kita pakai zinc. Okay, kemudian poin yang keempat. Ni faktor C ni lah. A dah buat, B dah buat, C lah. Okay, ni faktor keperkatan. The frequency of collision, effective collision between hydrogen ion and zinc atom in experiment 1 is higher than experiment 2. Okay, last sekali. Poin yang kelima, markah yang kelima, rate of reaction experiment 1 is higher than experiment 2. Okay, so itu baru 3 faktor kita bincang. So cikgu tinggalkan satu lagi faktor mungkin lah. Faktor mungkin kita buat pada sesi yang lain lah. Okay, cukup itu saja. Perbincangan kita kali ini sebenarnya bagi cikgu ni yang paling penting antara topik kadar tindak balas, iaitu bagaimana kamu dapat menjawab bagaimana nak menjawab soalan kadar tindak balas yang dikaitkan dengan teori pelanggaran. Okey, soalan bertaraf 4.5 bintang. Okey, itu saja. Terima kasih.